Tapi tajuk yang diberikan kepada saya berkenaan dengan denggi petrol, kan? Ataupun dengan lebih khusus, kita boleh katakan satu pasukan kawalan denggi lah, no? Lebih-lebih lagi macam di sini di sekolah tuan-tuan dan perempuan lah, no? Okey, denggi petrol ni yang saya tahu bahagian Kementerian Pendidikan yang wujudkan, tapi di bahagian Kementerian Kesihatan memang masih belum lagi wujud lah. Kewujudan dia disebabkan oleh denggi yang terlalu banyak sejak 2 hingga tahun kebelakangan ni, terutamanya di Malaysia. Sekarang kita tengok wabak denggi cukup meletup-letup di Malaysia. Begitu juga di sini, di Kuala Muda, daerah Kuala Muda. Okey, semua tahu no denggi yo. Naik lagi. Tak payah habis ceramah kot begini. Awalan no, kita buat refreshing, berkaitan dengan denggi. Okey. Kemudian berkaitan dengan petrol team tu, saya harap guru sekolah katakan jadual siapa yang sepatutnya mengadakan buat pencarian tempat-tempat pembiakan, yang tu kita bincang kemudian. Jadi pagi ini saya nak cerita berkenaan dengan denggi, tempat-tempat pembiakan dia. Yang teknikal tu tak perlu ambil tahu lah. Kemudian kita ambil tahu. Okey, ada 2 jenis kan? Vektor denggi. Okey. Yang pertama Aedes aegypti dia panggil. Aedes juga, tapi ada 2 jenis. Satu dalam rumah, satu luar rumah. Yang di dalam rumah ni kita panggil aegypti, Aedes aegypti. Yang di luar dia panggil Albopictus. Okey, yang ni teknikal tak perlu. Cuma yang kita tahu dia punya morfologi ataupun dia punya sifat fizikal dia, nyamuk tu. Semua para pelajar tahu lah kan? Dia punya sifat-sifat nyamuk. Apa dia? Dia punya bentuk fizikal, bentuk tubuh badan nyamuk. Dia hitam ke, putih ke, biru ke, jermia ke, kan? Warna nyamuk tu kita harus kenal dulu. Macam Aedes ni dia ada bintik-bintik belang, hitam, putih. Okey, ni tingkatan berapa ni? 3. Tingkatan 3, okey. Tingkatan 3, PT3 bila? Bila? Ingat pun nak mula. Okey. Okey, ni kita tengok pintaran hidup nyamuk kan. Okey, kita tengok lebih kurang dia ambil masa 7 hingga 8 hari ya. Telur, kemudian dia jadi larva, kemudian pupa, kemudian jadi nyamuk dewasa. Okey, dia mengambil masa lebih kurang 7 hingga 8 hari sahaja. Jadi bermakna dalam seminggu dia akan jadi nyamuk. Dalam seminggu dia akan jadi nyamuk. Kalau ada 100 biji telur, dia akan jadi 100 nyamuk. No? Sebab tu bila kita tengok dalam TV, dia suruh kita cuci tempat-tempat pembiakan ni. Kita bersihkan tempat pembiakan ni seminggu sekurang-kurangnya sekali. Yang terbaik 2 kali lah, kan? 3 kali lebih baik, no? Tiap-tiap hari lagi bagus. Lala kerja lain tak buat, no? Jadi nyamuk dewasa tu, kita harus kenal dia punya sifat-sifat tu. Putih, hitam, bintik-bintik tu. Okey, di kaki, di badan. Okey, ini fakta mengenai nyamuk Aedes. Okey, aktif di waktu siang, muncak menggigit awal pagi 6 hingga 10 pagi. Okey, time tu memang time kita datang ke sekolah.
6 sehingga pukul 10 pagi, kemudian lewat petang di antara pukul 5 sehingga pukul 8. Di mana masa ni masa aktif golongan muda macam para pelajar sekalian. Waktu pagi time kita pergi sekolah, waktu petang time kita mengadakan sukan ataupun kita mengadakan riadah. Jadi di kalangan budak-budak sekolah yang kena denggi ni pun banyak, lebih kurang 10% lebih. Sebab masa pendedahan tu di waktu pagi dan juga di waktu petang, waktu kita aktif. Okey. Kemudian hidup di persekitaran domestik lah, di antara kita ni lah, di belakang-belakang almari, belakang-belakang ni memang tempat dia tinggal lah. Okey. Bertelur dan menghasilkan laba dalam terkemah ayat sementara buatan manusia atau semula jadi. Nanti kita tengok tempat-tempat dia. Membiak dalam air jernih dan tidak tercemar. Jadi nyamuk Aedes ni dia bukan nyamuk yang biasa-biasa nyamuk. Dia nyamuk yang cukup bersih. Bukan manusia saja bersih, nyamuk pun dia bersih. Dia duduk lah air jernih, dia tak duduk air tepi longkang, dia tak main longkang-longkang. Dia bukan jenis haiwan yang jenis longkang lah. Okey, faham tak? Dia hanya tinggal di air jernih. Air dalam longkang dia tak mau. Ataupun di tempat-tempat yang boleh ada mikroskop yang lebih halus untuk melihat apa virus. Okey. Okey, di sini kita tengok macam mana perkembangan virus dalam badan. Virus dimasukkan ke dalam badan manusia melalui air nyamuk. Okey. Virus berkembang dalam organ sasaran. Kemudian virus menjangkiti sel darah putih dan tisu limfatik. Okey. Virus dilepaskan dan beredar dalam darah. Okey. Siapa pernah demam lagi? Tak? Saya tak pernah. Siapa pernah? Yang lelaki pernah demam? Saya pergi banyak sekolah, ada yang pernah demam. Pernah demam lagi ya?